Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami kumpulan Ungu ingin membentangkan tajuk solat dalam kenderaan. Ahli kumpulan terdiri daripada Syafiqah, Syazana, Saidatul Miza dan Siti Rohah. Cara berwuduk dalam kenderaan. Yang pertama, penggunaan air dilakukan dengan seminimum mungkin, sama ada dengan menggunakan spray ataupun air mineral di dalam botol. Yang kedua, membasuh anggota wuduk dengan sekali basuhan sahaja. Sekiranya tiada air, maka dibolehkan untuk bertayamum. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatayammamu sa'idan thayyiban. Maksudnya, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Surah Al-Maidah ayat 5 hingga 6. Syarat solat dalam kenderaan. Yang pertama, seseorang yang bermusafir atau terperangkap di jalan raya. Yang kedua, sukar untuk mencari tempat solat semasa dalam perjalanan. Yang ketiga, kenderaan yang dinaiki itu tidak berhenti. Yang keempat, seseorang itu mestilah dalam keadaan berwuduk dan menutup aurat. Dan yang kelima, tempat solat dan pakaian dalam keadaan bersih. Seterusnya, cara-cara untuk solat di dalam kenderaan. Yang pertama, duduk tegak dengan meluruskan badan sekadar yang termampu. Yang kedua, berniat solat ketika melafazkan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah dan surah dalam keadaan duduk dan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Yang keempat, rukuk dengan menundukkan kepala sekadar yang termampu. Yang kelima, i'tidal dengan mengangkat semula kepala sambil mengangkat tangan. Yang keenam, sujud dengan menundukkan kepala melebihi paras rukuk. Yang ketujuh, duduk antara dua sujud dengan mengangkat semula kepala sambil meletakkan tangan di atas paha. Yang kelapan, membaca tahiyat dalam keadaan meletakkan tangan di atas paha. Dan yang kesembilan, melafazkan salam dengan berpaling ke kanan dan kiri. Cara solat dalam kenderaan jika terdapat mudarat. Berdiri dengan betul sekiranya berupaya dan ada tempat solat yang sesuai. Jika tidak berupaya kerana uzur atau tiada ruang solat, laksanakan dengan duduk seperti duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir. Jika tidak mampu juga, hendaklah duduk dengan apa cara duduk sekalipun seperti duduk di kusyen tempat duduk penumpang. Ketika berniat dan takbiratul ihram, hendaklah menghadap ke arah kiblat. Selepas itu, teruskan solat dalam keadaan berdiri atau duduk yang dapat dilakukan dalam kenderaan itu. Jika tidak boleh seperti dalam keadaan wajib memakai tali pinggang keselamatan, maka berniat dan bertakbirlah mengikut arah mana seseorang itu sedang duduk. Dalam keadaan duduk, rukuk dilakukan dengan menurunkan anggota mulai kepala hingga pinggang, separuh daripada keadaan sujud. Sementara dua tapak tangan di atas bahagian lutut. Sujud dilakukan seperti biasa jika boleh. Jika sujud tidak dapat dilakukan seperti biasa kerana tidak boleh bergerak daripada tempat duduk atau tiada ruang yang membolehkan sujud, maka turunkan anggota kepala hingga ke pinggang ke arah lantai di paras semaksimal yang boleh. Sementara dua tapak tangan diletakkan di mana-mana tempat yang boleh. Dalam keadaan kepala tidak dapat digerakkan, maka untuk rukuk, pejamkan mata pada kadar separuh pejam. Dan untuk sujud, pejamkan mata sepenuhnya. Duduk tahiyat sama ada awal atau akhir, hendaklah duduk dengan apa cara yang boleh. Hikmah dibolehkan solat dalam kenderaan. Yang pertama, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan di mana jua berada. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta. Maksudnya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Riwayat Tirmizi. Yang kedua, taat perintah Allah di mana jua. Kita disuruh untuk taat akan segala perintah Allah mengikut kadar kemampuan diri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya kemampuan kamu. Surah At-Taghabun. Yang ketiga, memudahkan urusan umat Islam dalam melaksanakan kewajipan. Firman Allah, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Maksudnya, dan Allah tidak menjadikan ke atas kamu kepayahan di dalam agama. Surah Al-Hajj. Okey, ini adalah sumber rujukan kami. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.